setiap nabi dan setiap rasul tu dia ada tanda nubuwah, tanda kenabian. Yang mana kata para ulama, tanda kenabian itu berlaku sebelum, semasa dan selepas nabi wafat. Yang mana sebelum nabi dilahirkan, kita tengok apa yang berlaku kepada ayah Nabi SAW dahulu. Bila mana ayah Nabi SAW nak berjalan ke rumah ibu Nabi Sayyidatuna Aminah untuk berkahwin, ketika itulah ayahnya ditahan oleh satu orang perempuan yang mana ahli padri, yang mengamalkan, yang mengkaji kitab Taurat dengan Injil. Dia mendekati kepada ayah Nabi, "Wahai si fulan, aku nak kahwin dengan kamu." Maka kata ayah Nabi, "Tak mau, tak boleh sebab aku dah janji dengan Sayyidatuna Aminah untuk berkahwin." Maka ketika itulah bila mana selesai kejadian itu, maka bila mana dah berkahwin, bertemu dengan perempuan itu balik, dan perempuan itu kata, "Wahai si fulan, sesungguhnya ketika mana aku melihat kamu, aku melihat satu pancaran cahaya di wajah kamu, tapi selepas kamu berkahwin, cahaya itu berpaling kepada isteri kamu Aminah." Dan banyak lagi ciri-ciri tanda kenabian yang mana Sayyidatuna Aminah dikatakan bila mana mengandungkan Nabi, dia tak merasa berat pun mengandungkan Nabi, seolah-olah tidak ada kandungan dalam perut dia. Luar biasa, kerana ghalib orang kita bila mana mengandung susah nak berjalan, susah nak duduk, bila mana dah duduk nak bangun susah. Tapi Sayyidatuna Aminah tak merasai perkara tersebut. Lalu bila mana Nabi dilahirkan, terpancangnya satu cahaya ke bumi Kisra, terpadamnya api yang tak pernah dipadamkan. Yang lebih dahsyat lagi, bila mana Nabi nak dilahirkan, ketika itulah orang-orang yang berada di sekitar tempat Nabi nak dilahirkan itu melihat satu bulan yang sangat dekat. Kata para ulama, bulan tak sabar nak melihat wajah Nabi SAW. Apa yang berlaku di bumi Madinah? Pak Yahudi yang menanti Nabi akhir zaman, mereka mengkaji kitab sirah, mereka mengaji kitab Injil, Taurat dan Bible dan sebagainya. Dalam kitab itu menyatakan Nabi akhir zaman itu macam mana, di manakah dia akan berhijrah dan sebagainya. Lalu bila mana mereka dapati yang bumi Madinah ini adalah tempat yang bumi Nabi Muhammad akan berhijrah, mereka menetap di situ. Lalu bila mana malam itu Nabi dilahirkan, salah seorang Pak Yahudi melihat ke langit. Mereka melihat ada satu bintang, yang mana bintang itu akan muncul bila mana lahirnya seorang Nabi. Maka ketika itulah ia memanggil, "Wahai Pak Yahudi, berkumpullah kalian. Unzur ila sama, lihatlah kepada langit. Sesungguhnya pada malam hari ini telah pun lahir Nabi akhir zaman. Cari dan bunuhlah dia." Itu tanda kenabian. Di bumi Mekah tenang, bumi Madinah bising. Tengok pula di usia Nabi 9 ke 10 tahun, ketika mana Nabi nak berdagang bersama ayah saudara dia. Sampai di satu tempat, ada seorang padri melihat daripada jauh ada awan yang ikut rombongan itu. Maka padri mengarahkan untuk menyiapkan makanan kerana kita ada tetamu. Maka diringkaskan cerita, padri itu tanya kepada ayah saudara Nabi, "Siapa lagi dalam kalangan kamu, dalam rombongan ini yang aku tak jumpa lagi?" Maka kata ayah saudara Nabi, "Ada, aku ada anak saudara lagi yang kat luar sana yang tengah menjaga barang-barang kami." Maka panggillah. Maka padri itu melihat, dan padri itu memegang bahagian belakang Nabi, kerana di bahagian belakang Nabi ada tanda nubuwah, tanda kenabian. Maka ketika itulah dia mengatakan, "Inilah Nabi akhir zaman." Maka kita tengok siri kisah para Nabi dan para Rasul, yang sebab la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepas Nabi SAW. Kita makruf, kita tengok apa yang berlaku kepada Musailamatul Kazzab, seorang Nabi palsu. Hairan kita, tak boleh nak fikir dengan akal kita bagaimana orang boleh percaya yang dia itu seorang Nabi. Padahal apa yang bagi tahu, bila mana Nabi diturunkan surah Tabbat Yadah, dia pun mengatakan, "Aku pun diturunkan surah oleh Tuhan." Tapi surah dia kelang kabut, tak cantik surah dia, tapi orang percaya. Sebab itulah bahaya bila mana kita ni tidak cukup ilmu dalam dada. Kita tengok Musailamatul Kazzab, seorang Nabi palsu. Walaupun palsu macam tu pun, dikatakan para ulama 40,000 pengikut dia. Bila mana berperang, maka matilah Musailamatul Kazzab. Dan tak mustahil pada hari ini pun kita tengok berapa ramai orang mengaku dia itu Nabi palsu. Bukan Nabi palsu je, mengaku Imam Mahdi pun ada. Apa tujuan sebenarnya? Saya tak persoalkan mereka. Yang saya persoalkan, kenapa ada pengikut? Kenapa ada pengikut? Maka betul lah kata Nabi, umat akhir zaman akan kembali kepada zaman jahiliah. Mereka akan kembali tidak bijak. Mereka akan kembali dengan tidak berfikir secara rasional. Mereka akan kembali dengan tidak berilmu. Sebabkan itulah mereka hanya ikut membabi buta sahaja. Tidak ada satu tabayun langsung. Jadi dalam kisah ini, Nabi palsu sangat ramai. Mengaku Imam Mahdi pun sangat ramai. Apa kita kena buat? Banyakkan ilmu dalam dada. Jangan mudah kita percaya teori itu, teori ini. Jangan banyak untuk belajar teori, tapi banyak akan belajar perkara-perkara yang asas dalam Islam.
Nabi lain, Rasul lain. Nabi Allah bagi wahyu kepadanya dan tidak mewajibkan dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Nombor satu. Rasul Allah bagi wahyu, Allah bagi ilham kepada mereka, lalu diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada orang lain. Contoh Nabi itu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir Allah bagi banyak ilmu kepada dia, tapi tak mewajibkan dia untuk bagi tahu kepada orang lain. Yang ilmu itu ilmu yang tak wajib. Rasul seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti mana Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kecewa dengan umat dia yang mana tak mau ikut ajaran dia. Tapi endap umat dia insaf memanggil Nabi Yunus untuk kembali ke kampung untuk beriman kepada Nabi Yunus alaihi salam. Itu Nabi dan Rasul.